Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah افتح لنا باب الخير وافتح علينا فتوح العارفين والناجحين في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهر سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur syukur kehadrat Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama mengorbankan segala-galanya demi Allah, Rasul dan perjuangan. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah kita cuba sambung pengajian kita, kitab Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Tuan Guru yang amat mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Kat mana kita berhenti? Ustaz 17 kat apa tu? Apa dia tu? Kitab kita lain. Kita tak sama. Sekejap. Dekat mana berhenti? Wa qabla salam apa? Cuba tengok ni, kat mana berhenti? Apa dia? Furudu solat. Wa agal tasyahud. Tu. Tu usap berapa tu? 15. Betul 15. Betul eh? Tadi dengar 17.
Okey, kita tengok Ustaz 15. Wa agal tasyahud. La ilaha illallah. Kama qala sayyidina Mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa agallut tasyahudil wajibi, dan paling minimal tasyahud yang wajib, tahiyat akhir yang wajib. Hak ni yang paling minimal lah, tak boleh diskaun lagi dah ni. Hak ni yang wajib. Apa dia? At-tahiyyatu lillahi. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna abduhu wa rasuluh wa aqalus sampai situ. Tahiyat akhir yang paling pendek, yang paling wajib ni lah, yang wajib, yang kita baca sokmo-sokmo tu, yang panjang tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu panjang. Ada yang bacaan sunat dalam tu. Yang ni bacaan paling pendek ataupun bacaan yang wajib. Maknanya apa? Dah tak boleh pendek lagi, tak boleh nak diskaun lagi dah. Nak pendek lagi boleh tak? Tak boleh. Nak pendek lagi tak boleh dah. Ini hak yang paling pendek. Saya pun tak hafal juga dah. Kita hafal dah sikit-sikit yang tu, sama je. Cuma bila dia dah kat tu, kita pun tak lancar juga tu. Kan? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak ni yang urgent. Takut bas tinggal, flight tertinggal, ataupun tengah sakit perut ke, ataupun dah nak kena punch card, urgent sangat, baca yang pendek ni lah. Perut mulas ke, baca hak pendek ni. Wa aqallus salat, dan selawat yang paling pendek, paling minimal, ala nabi, selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baca hak tu je. Allahumma salli ala Muhammad. Nak tambah Sayyidina? Tak apa, boleh. Sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, patut imam tarawih ustaz baca laju tahiyat akhir, baca ni. Ni. Nampak ramai duk tanya ustaz, buat apa imam tarawih baca tahiyat akhir laju sangat dia? Dia baca lagu mana ustaz? Pakai way suku ke baca dia? Dia baca hok pendek ni. Baca hok pendek ni. Itu yang kita gagal nak kejar tu. Baca hok pendek ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jelas. Siapa yang rasa dia orang yang sibuk, bolehlah hafal hak ni. Semua hafal dah ni, cuma nak pendekkan tu yang tak hafal tu. Sama je, cuma ada yang dia kurangkan. Hak tu yang kita lupa. Ustaz, kalau yang ni saya nak baca tiap-tiap hari boleh? Tak urgent? Boleh? Tak boleh. Saja-saja? Boleh, saja-saja ke?
Tak kena paksa, boleh, tak ada apa masalah. Tapi malulah dengan anak kita hot umur 6 tahun tu sekolah pasti. Dia baca hot panjangnya, kita baca hot pendek. Kita ke seban anak pakai baju Spiderman. Abah dia baca hot pendek, anak dia hot pakai Spiderman baca hot panjang. Tak ada apa masalah, boleh. Wayan bagi sebaik-baik dan sebaik-baiknya, dan sebaik-baiknya, wayan bagi dan sebaik-baiknya, ayyatiya bi sunani, dan sebaik-baiknya melakukan sunat-sunat solat. Sunat-sunat solat banyak. Jami'iha wahya kathiratun jiddan. Dan sebaik-baiknya melakukan sunat-sunat solat yang banyak, kesemuanya, dan sunat-sunat solat itu teramat banyak. Kathiratun jiddan. Sunat-sunat solat banyak. Banyak. Apa sunat-sunat solat? Apa biasa kita buat? Zakir biasa buat solat sunat apa? Sunat, bukan solat sunat, sunat-sunat solat. Perkara sunat dalam ketika solat apa dia? Apa biasa buat? Ambil wudu. Doa iftitah. Ingat ambil wudu, jangan. Ambil wudu, doa iftitah. Abang sebelah biasa buat perkara sunat apa dia ketika solat? Doa iftitah. Hak tu copy paste. Sunat-sunat solat banyak. Sunat-sunat dia banyak. Dia ada sunat yang sebelum solat, ada sunat yang semasa solat, ada sunat yang selepas solat. Banyak sunat solat. Apa sunat sebelum solat? Sunat sebelum solat teramat banyak. Seperti apa? Azan sunat, iqamat sunat, bersiwak bersugi sunat, sunat semasa solat terpecah pada dua. Watangismu ila gisman ab'adu wa hayat. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat selepas salat banyak juga. Seperti apa? Zikir lepas solat, zikir banyak. Azan sunat hukumnya. Tak azan tak apa, maksudnya tak apa tu tak dosa barang sunat, tapi rugilah. Rugi. Sebaik-baiknya azan, seboleh-bolehnya azan. Ustaz ngajar, bagi tahu ustaz surah kita ni azan waktu isyak nanti masuk, boleh tak berhenti untuk solat? Bagi tahu dia boleh, tak ada apa masalah sebaiknya azan. Dah kalau kita surau yang tak buat, masjid tak buat, nak harap dengan siapa? Takkan nak azan kat rumah hak yang boleh orang lain dengar. Jadi azan, sebaiknya azan. Qomat, azan tak syarat ataupun dah lepas masuk waktu, boleh tak azan? Boleh, tak ada apa masalah. Boleh, tak ada apa masalah. Habis ceramah pukul 9.30, Sembilan setengah nak dirikan solat, baru azan qomat, boleh, no problem. Yang tak boleh tak azan lagi, dah azan, tak masuk isyak lagi, pukul 8 dah azan dah. Hak tu yang tak boleh.
Mana ni duk cari? Tadi dah tanda dah. Azan ada yang disunatkan azan, ada tempat yang disunatkan azan dan disunatkan iqamat. Masa bila disunatkan azan, disunatkan qomat, iaitu ketika solat 5 waktu. Kan? Solat 5 waktu. Dan solat Jumaat. Yang kedua, disunatkan iqamat tanpa azan. Sunat qomatnya tak perlu azan. Masa bila? Abang Razak, sunat qomatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Azan tak disunatkan. Tak dengar? Semayang di rumah, buat seorang-seorang. Boleh? Betul juga. Atau yang lain ketika solat jamak. Solat jamak di antara 2 solat tu, solat yang kedua kita qomat, tak disunatkan azan. Ataupun kita qada solat, solat fardu, habis solat isyak lagi kita nak qada solat, maka sunat qomat je, tak sunat azan. Ada juga disunatkan dia untuk panggil orang solat-solat, tapi tak disunatkan untuk azan dan qomat. Masa bila ni? Solat, tapi tak disunatkan untuk azan dan qomat pula. Solat jenazah. Seperti wahwan nawafil allati tusyara'u fihal jamaah, seperti solat-solat sunat yang disyarakkan untuk berjemaah. Seperti apa ustaz? Solat sunat hari raya, 2 hari raya. Ada qomat, ada azan? Tak ada. Bila cakap apa? Salatul Aid rahimakumullah. Tak ada. Surah sini qomat lah. Jangan qomat. Tapi kalau qomat tak masalah. Cuma buat live pula kalau qomat. Famous pengusi nanti. Seperti solat sunat khusuf. Lebih kurang gitulah. Ada juga bahagian la yusannu fihi al-adhan wala iqamah wala nida. Tak disunatkan azan, tak disunatkan iqamat, tak disunat pun panggil orang bagi tahu solat. Solat apa pula ni? Kalau dapat jawab, saya belanja makan kat lepas isyak nanti dekat pantry belakang. Iaitu seperti solat sunat la tusyra'u fihal jamaah, yang tak disyarakkan berjemaah, yang tak dituntut untuk berjemaah. Seperti apa? Solat duha, dan seumpamanya. Okey. Itu sunat, di antara sunat-sunat solat. Sebelum solat bersugi, sunat. Panjang perbahasan azan. Kalau dalam kitab, tak apalah, azan semua tahu dah, barang sunat. Di antara sunat apa ketika solat pula? Kathiratun
Wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismain, terpecah kepada dua. Solat sunat solat di dalam sunat di dalam solat ada hayat dan ab'ad. Apakah contoh yang disunatkan ketika di dalam solat? Dalam solat apa perkara-perkara sunat? Yang pertama, raf'ul yadain, angkat tangan. Angkat tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadi', disunatkan pada 4 tempat angkat tangan. Nak angkat tangan ni ada disunatkan pada 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram. Pertama ketika takbiratul ihram. Kita nak mula solat tadi, angkat tangan. Angkat tangan tu sunat. Allahu akbar tu wajib, tu takbiratul ihram. Ini mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua sunat mengangkat tangan masa bila? Indar ruku', ketika nak ruku'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, turun nak rukuk. Sunat hukum je. Lepas tu indal i'tidal, yang ketiga disunatkan mengangkat tangan ketika mana? Nak pergi i'tidal. Daripada rukuk tu bangun, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Sunat hukumnya. Dan yang keempat, indal qiyam minat tasyahudil awal, bangun daripada tasyahud awal, tahiyat awal, rakaat kedua. Maka sunat. Okey, itu dia antara yang sunat di dalam salat. Wada'ul yadi yumna ma'a asabi'iha adal qu'il yusra, meletakkan tangan kanan ma'a asabi'iha, bersama dengan jarinya, ala qau'il yusra, di atas kau ni apa? Pergelangan kiri. Tangan kita, tapak tangan kita ni kan, tangan kanan dengan jarinya letak di atas pergelangan tangan kiri. Letak kat gitu. Qabidan laha, genggamkan baginya. Kena genggam. Yang ketiga sunat lagi di dalam salat, wan nazaru ila maudi'is sujud, pandang ke tempat sujud. Itu sunat dia. Walau salla khalfa Ka'bah atau khalfa Nabi fayanzur ila maudi'is sujud mutlaqan. Apa dia? Walaupun solat dekat belakang Kaabah, kat Kaabah. Afdal mana? Pandang tempat sujud. Au di belakang Nabi, atau solat belakang Nabi, fayanzur ila maudi'is sujud mutlaqan. Maka afdal pandang tempat sujud. Fathul basarihi wa adamu taghmidih, buka mata, jangan dipejam mata tu. Pandang tempat sujud, mata buka. Pejam mata makruh. Tapi kalau kata guru saya, kalau dengan pejam mata tu boleh datangkan khusyuk, maka tak jadi makruh. Pejam mata dia dapat khusyuk, kan? Dia dapat tadabbur, dia dapat menghayati ayat Quran tu. Imam baca, dia dapat follow, dia dapat menghayati bacaan imam. Dia pun baca, dia dapat hadirkan hati dia. Jadi kalau dia buka mata, dia lalai. Kalau dia pejam mata, dia khusyuk, kan? Elok je dia renung, imam pula baca sedap, Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar rukuk, dia pun masih berdiri lagi. Dia menghayati tu, menghayati.
Orang dah iktidal, dia pun berbunyi dengkur. Hak tu bukan khusyuk. Hak tu bukan makruh lagi dah. Yusannu lil musalli ay yaskuta fi salatihi sita saktat. Dan ada tempat berhenti, tempat senyap. Disunatkan senyap dekat tempat ni. Kullu saktatin biqadrin subhanallah. Setiap tempat ni disunatkan senyap dengan kadar tamakninah subhanallah. Senyap sekejap, ambil nafas sekejap. Yang pertama, dekat mana disunatkan senyap? Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Lepas takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar. Ambil nafas dulu ataupun diam dengan kadar subhanallah. Allahu akbaru kabira. Baru baca. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Dia terus. Boleh tak batal? Hak ni sunat. Ingat yang ni kita bicara ni sunat. Buat tak batal pun. Tak buat rugi. Tak buat rugi. Kalau tak buat tak batal solat. Kalau buat boleh pahala. Yang kedua disunatkan untuk berhenti sekejap, diam sekejap. Baina doa iftitah wa ta'awudz. Habis baca doa iftitah. Apa doa iftitah dia? Doa iftitah fil alamin innaka hamidum majid. Bukan? Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Diam sekejap dengan kadar subhanallah. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, ta'awudz tu hukumnya sunat. Kalau tak nak baca bismillah. Baca bismillah. Wa baina ta'awuz wal Fatihah. Di antara a'udzubillah dengan Fatihah yang ketiga, disunatkan diam sekejap dengan kadar subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz tu disunatkan baca secara senyap, bukan kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sekejap dengan subhanallah, baru baca Fatihah. Dan yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin. Habis Fatihah dengan amin. Sunat diam sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia ambil sunat diam sekejap. Wa baina amin wa surah. Dan di antara amin dengan surah. Lepas tu nak dah amin, nak masuk surah, diam. Amin. Diam sekejap. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Baru baca surah. Dan yang keenam, tempat disunatkan diam sekejap. Wa baina surah war ruku'. Di antara surah dan rukuk. Habis dah baca surah, diam sekejap dengan kadar subhanallah, lepas tu baru rukuk. Dan sunat yang lain ketika dalam solat, di antaranya doa ul iftitah, doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah pun banyak wajah, banyak lafaz dia. Di antaranya hak kita baca semua itulah. Dan yang seterusnya ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa afdaluhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu lafaz yang afdal. Wa yusannu fi kulli rakaat, disunatkan pada setiap rakaat. Wa yata'akkadu fi raka'atil ula.
Dan sangat-sangat dituntut dalam mazhab kita membaca a'udzubillah pada rakaat yang pertama. Wa yusannul israru bih, dan disunatkan baca dengan slow. Lepas tu baca amin. Kira lepas tu sunat yang lain qiraatu syai' minal Quran ba'da al-Fatihah, baca ayat-ayat yang lain, surah yang lain daripada Al-Quran selepas baca surah Al-Fatihah. Saya sebut je laju sikit. Yang seterusnya, jahrun fi maudi'ihi wa israru fi maudi'ihi, baca jahar pada waktu dia dan baca slow pada waktunya, kan? Di antara tempat yang sunat dibacakan jahar, baca kuat, ada beberapa tempat. Yang pertama, pada solat subuh disunatkan baca kuat. Rakaat pertama baca kuat, rakaat kedua baca kuat. Yang kedua disunatkan baca kuat pada solat Jumaat. Rakaat pertama baca kuat, rakaat kedua baca kuat. Yang ketiga, pada solat Maghrib dan Isyak dan 2 hari raya, kan? Di awal 2 rakaat pertama dan rakaat kedua Maghrib dan Isyak, dan 2 hari raya, solat 2 hari raya, sunat baca kuat. Lepas tu solat al-istisqa, solat minta hujan, sunat baca kuat. Solat gerhana bulan, sunat baca kuat. Maknanya gerhana matahari tak sunat ni, tak sebut. Ada tulis ni khusuf. Kusuf tak boleh. Wallahu a'lam, nanti saya rujuk balik. Dan solat sunat tarawih dan solat sunat witir, disunatkan baca kuat. Dan disunatkan jahar bagi perempuan, idza lam yahduru indaha rajulun ajanib. Boleh perempuan baca solat kuat secara jahar, bahkan sunat, bila mana? Bila tak ada orang asing, lelaki asing, ataupun tak ada makhluk asing, maka boleh. Kalau ada makhluk asing, lelaki asing, maka tak boleh baca kuat. Walakin duna jahar rajul, tetapi dia baca jahar, baca kuat, jangan serupa macam lelaki. Jangan angkat suara macam tu imam lelaki, baca cara perempuan lah. Jangan lepaskan suara dia, walaupun suara dia suara jamaah billah, tapi jangan lepaskan time solat. Lepaskanlah suara garau ibu-ibu semua dengan anak-anak dan suami di rumah. Wa yusannu jahru fi kulli salati lailiyah jamaah, dan disunatkan jahar baca kuat pada setiap solat malam yang berjemaah. Solat malam jemaah disunatkan baca kuat. Okey. Itu di antara sunat-sunat solat. Wa sukutul ma'nu insatul liqra imam wa qiraatul. Dan yang sunat yang lain, diam makmum bila imam sedang baca ayat, baca Fatihah. Isyak? Isyak dah. Bagus sikit ni. Allah.
Okey, itu di antara sunat-sunat yang tadi sampai mana jahar, lepas tu dia sebut lagi dalam kitab ni, dia sebut yusannur rukuk, sunat-sunat ketika rukuk. Kita semua dah tahu itulah, kan? Saya baca laju je, kan? Dan disunatkan apa yang dibuat ketika i'tidal, ada doa-doanya, doa i'tidal apa dia, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wal ard wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahli ats-tsana'i wal majd ahqqu ma qala 'abdu wa kullana lak 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jiddi minkal jadd. Itu yang panjangnya, ada yang pendek sikit. Yang pendek Rabbana lakal hamdu, dah settle dah. Nak tambah sikit hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, settle sikit. Mil as-samawati wa mil al-ard, dah settle dah, kan? Lepas tu kunutnya ada kunut sunat ba'ad, ada sunat-sunat dalam kunut tu. Lepas tu sujud rukun, ada sunat-sunat dalam sujud tu yang perlu kita buat, kan? Lepas tu duduk di antara dua sujud rukun, tapi ada sunat-sunat di dalam duduk di antara dua sujud tu. Sunat tasyahud akhir, ada sunat-sunat dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu rukun. Wa yusannu doa ba'da tasyahud wa qabla salam, disunatkan baca doa sebelum tasyahud, sebelum bagi salam. Tahiyat akhir tu fil alamin innaka hamidum majid, maka sebelum bagi salam ada sunat dia yang perlu kita buat dulu, baca doa. Yang perlu kita baca doa.
Fil alamin, baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahyati wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Tu tambah sedikit lagi, Allahumma ighfir lima qadamtu wa ma akhartu, sampai habis tu. Lepas tu disunatkan lagi baca doa, kata wa doa allazi 'allamahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disunatkan lagi baca doa, tambah doa apa yang nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tu. Lepas tu sunat ketika bagi salam, itu di antara sunat-sunat yang perlu kita buat. Wa yusannu jalsa, lepas tu yusannu tasyahud awal, sunat-sunat tasyahud awal. Lepas tu lagi sunat apa? Wal khusyuk fi kulli solah, khusyuk dalam solat itu adalah juga sunat. Wa tazayyunul wa tajmul wa tajammulu fiha, dan disunatkan berlawa-lawa ketika solat. Percantikkan pakaian ketika solat disunatkan. Jangan kain pelekak, kain jumpa goda tak ada lengan. Elok-elok beli pagoda ada lengan, digunting tak ada lengan. Itu buat solat. Habis solat, member panggil pakai baju t-shirt Apollo, member panggil pakai t-shirt Apollo. Allah Ta'ala panggil kain pagoda tak ada lengan. Apa yang disunatkan pada pakaiannya untuk kita berlawa-lawa ketika nak solat? Lubsul imamah, pakai seban. Pakai seban. Wa lubsul rida, pakai rida, syal. Wa lubsul jubbah, pakai jubbah. Wa lubsul khatim, pakai khatim, cincin. Wa tatyub, dan berwangi-wangian. Bukan bermasam-masaman. Berwangi-wangian. Dan disunatkan juga buat sutra penghadang. Kalau kita solat dekat tempat laluan orang, kita solat seorang, orang dah habis solat, imam dah assalamualaikum, waalaikumsalam, kita pun baru masuk nak solat seorang, tempat tu tempat laluan orang ko, tak lalu orang pun, disunatkan ada sutra penghadang. Tempat yang paling afdal kalau kita nak solat kat mana? Kat belakang dinding, depan kita dinding. Maknanya dah ada penghadang depan kita. Jadi belakang dinding ni, belakang dinding tu, belakang dinding. Ataupun dekat dinding depan ni dah tak ada orang boleh lalu. Senang. Tapi kalau kita memang solat kat depan pintu masuk, hak tu tak betul lah tu. Tapi kalau dah no choice, tak ada ruang dah, kat situ je ada, kan? Kita buatlah sutra, buat halang sikit bagi tahu kita sedang solat, jangan orang lalu kat situ. Kita pula nampak orang lalu, orang solat, jangan lalu kat depan. Dia yang tak boleh lalu kat mana? Tempat sujud, kawasan sujud tu, salah satu zirak, lebih kurang dalam 3 ni apa? Depa. 3 depa. Hasta. 3 hasta. Lebih kurang dalam 3 hasta. 3 depa jangan. Hak tu masa Covid. Maknanya ini comel dah tu jarak soft kita ni, di antara soft depan dengan soft belakang. Memang jarak di antara dua soft tu, soft depan soft belakang tu dah comel dah tu, kan? Orang solat kat sini, saya lalu kat depan dia tak boleh. Tapi dia solat situ, saya lalu sini boleh. Kan dia sujud sampai sini, kaki dia sana tak kan? Tak ada, dia sujud kawasan situ tak boleh. Dan nak lalu kat depan ni boleh, tak ada apa masalah. Kena tunduk tak ustaz? Orang Melayu kita dia beradat, dia tunduk, boleh, tak masalah tunduk, kan? Tak ada apa masalah nak tunduk tak tunduk. Orang Arab tak ada tunduk, kan? Sunat-sunat lagi ya. Ambil sikit lagi lah, kan? Dan sunat, di antara sunat-sunat yang sikit lagi selepas pada solat, apa dia? Wa mashul jabhatihi wa wajhihi. Ini yang saya sebut ni dalam mazhab kita ni. Pendapat mutamak dalam mazhab kita, saya rujuk kitab ni. Apa dia benda sunat iaitu mashul jabhah wa wajha. Sapu muka. Sunat sapu. Assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka. Sapu muka.
bukan bid'ah mazhab lain tak ada lah, kita pegang mazhab Syafi'i ada kan. Biadil yumna dengan tangan kanan dan berserta doa asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhhib anni hammi wal hazan. Tu doa yang diajarkan Nabi. Sapu muka baca sampai doa, ya Allah bawa pergi jauh, buanglah daripada kemurungan dan kesedihan. Lepas tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Hak semua kita baca selalu lepas tu baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Hak tu dan seterusnya. Lepas tu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di antara bacaan zikir yang disunatkan selepas memberi salam. Lepas tu qiraatil ayat kursi, baca ayat kursi. Lepas tu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wa tamamul mi'ah, dan sempurnakan genap 100, 33 99, sempurnakan dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa fil hadis, dalam hadis, anna man qala dzalika, siapa yang berkata demikian, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang lepas solat, lepas tasbih zikir, dia baca tu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diampunkan dosa-dosanya biarpun seperti dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Lepas tu baca astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Fa fil hadis, dalam hadis Nabi, ghufira lahu wa in kana farda minaz zahfi. Siapa yang baca istighfar seperti tadi itu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka 3 kali, maka diampunkan dosanya biarpun lari pada medan perang. Dosanya seperti lari pada medan petang, dosanya besar seperti lari pada medan perang. Dia baca istighfar begitu, Allah Ta'ala ampunkan. Padahal lari pada medan perang tu besar dosanya. Okey, itu di antaranya yang disunatkan kita membaca sunat-sunat dalam solat. Tak dapat semua, kita jangan tinggal semua. Kita buat. Wa yambaghil al-i'tina'u bil ikhlas, dan disunatkan dan sebaik-baiknya dirikan kewajipan Allah Ta'ala tadi dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Apakah dia ikhlas? Wahwal amal lillah wahdahu. Apakah dia ikhlas? Ikhlas itu iaitu melakukan pekerjaan semata-mata kerana Allah Ta'ala yang esa. Itu yang dikata tuan guru kita Habib Ahmad Zain. Ikhlas itu buat pekerjaan, buat solat, buat puasa, buat zakat, buat haji, buat umrah, buat qiyamul lail, buat sedekah, buat ketaatan, hormat orang tua, hormat sama jiran, muliakan tetamu. Kita buat semua tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Maka itulah yang dikatakan ikhlas. Benda ini adalah perlukan tarbiyah. Nak dapat keikhlasan perlukan tarbiyah. Ikhlas ni benda yang senang ditutur kat mulut sahaja, tapi susah diamalkan dengan badan, dengan hati. Saya pun tak pernah nak dapat makam semata-mata kerana Allah ni. Kalau saya lah, ada yang sini pernah rasa, pernah buat memang semata-mata dia buat dapat kerana Allah? Ada? Boleh share? Cuba angkat tangan. Abang Azab pernah? Payah. Saya wallahu alam, kalau ada, moga-moga Allah dia kena didik, kena mujahadah diri, kena ketuk hati, kan? Nak biar boleh ikhlas.
Kena ketuk hati, kena lawan kehendak nafsu, kehendak diri, insya-Allah dapatlah keikhlasan. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat ikhlas, wa huwal amal lillahi wahdah. Ada apa nak tanya? Boleh? Boleh. Dua-dua solat boleh. Boleh. Solat sunat boleh, nak baca solat wajib boleh. Abang Haji imam lagi? Tak. Boleh praktik lah tu. Nak jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Solat wajib boleh, solat sunat pun boleh. Tak ada lagi. Jadi sebelum saya nak ambil seminit, tak sampai seminit, sebelum habis saya nak minta, saya buat iklan sikit, minta maaf. InsyaAllah kalau tak ada apa halangan, hujung tahun ni saya akan hantar pelajar saya ke Yaman. Macam biasalah kan, sokmo-sokmo kita gitu. Cuma kali ni ada beberapa orang sahabat minta ustaz nak join ustaz pergi ke Yaman, nak ikut. Jadi alang-alang saya mikir, saya buka lah trip siapa yang nak follow untuk pergi ziarah Yaman Hadramaut jadi kalau siapa yang berhajat nak bersama, bolehlah kita tutup pada bulan Oktober nanti, hujung Oktober kita tutup pembukaan. Pergi dalam bulan November, lebih kurang pertengahan lah. Saya letak tarikh paling awal 12 untuk ke Yaman. Siapa sahaja boleh pergi ustaz, semua orang boleh pergi, laki dengan perempuan. Syaratnya sihat tubuh badan lah. Syarat sihat tubuh badan, paling kurang 2 dos vaksin. Kita akan ziarah 2 negara paling kurang, dan paling banyak 3 negara. 2 negara sama ada Oman Yaman ataupun Mesir Yaman, ataupun Oman Yaman Mesir kita akan ziarah. Tengok bergantung dengan situasi tiket lah. Sama ada kita masuk melalui Oman, balik ikut Mesir, ataupun keluar masuk ikut Oman, ataupun keluar masuk ikut Mesir, bergantung dengan tiket lah. InsyaAllah perjalanan seronok. Saya first time bawa orang 2011, sampailah 2 tahun dah rehat sebab Covid. Ni tahun ni insyaAllah kita mula baliklah hantar pelajar. Jadi siapa yang berhajat nak ke sana boleh follow harga 8,500. 8,500. Seronok. Nak cerita lebih pun takut leleh Helio. Boleh Google sendiri Hadramaut lagu mana. Orang cakap dok nak tengok full version sunnah ada di Hadramaut. Macam mana orang sana masuk surau, masuk tanda, ikut sunnah. Saya boleh pakai selipar, saya boleh buat tu sebab dididik kat sana. Dan nikmat paling besar, saya sarankan siapa pergi. Kalau ada orang muda boleh pergi, dah berkahwin, ada anak, boleh pergi. Tujuan apa? Ambil ibrah, ambil ilmu. Orang sana bawa balik didik anak. Macam mana orang sana didik anak diorang? Dengan cinta sunnah, dengan cinta alim ulama. Tapi kalau tak berapa muda pun boleh, tak ada apa masalah. Ataupun yang berasa muda boleh, tak ada masalah. Yang penting sehat je lah. Bulan 10 kita tutup pendaftarannya. Ada apa-apa pertanyaan ke, bolehlah hubung saya. Nombor saya ada, abang Kak Abang Razak boleh ambil lah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi saminalim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya kami, dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang-orang soleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu, orang yang berdakwah di jalanmu. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak beranak kami ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami, perusahaan kami dan pendapatan kami ya Allah. Dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari ya Allah ya Tuhan kami. Panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sihatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat.
Matikan mereka, matikan kami, dan matikan seluruh muslimin muslimat ya Allah dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.